kepada selamat sejahtera. Saya Nur Alisa Balkis di TMF Ahmad Rajib selaku Ketua Kumpulan 9 untuk kursus kenegaraan LCC 3035. Hari ini kami melawat muzium di Terengganu untuk mengungkapkan sedikit sebanyak sejarah tentang negeri Terengganu. Tajuk kumpulan kami adalah Perlembagaan Sistem Negeri Terengganu, iaitu tajuk ini sesuai dengan tajuk subtopik 6, iaitu Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara Malaysia. Sebelum saya memulakan kerja lapangan ini bersama dengan rakan-rakan saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Dalam bidang pendidikan, pendidikan untuk pentadbiran di Malaysia boleh diperolehi di peringkat prasekolah, rendah, menengah dan tinggi. Pendidikan prasekolah adalah penting untuk menyediakan kanak-kanak dengan kemahiran asas yang diperlukan untuk berjaya dalam pendidikan formal. Pendidikan rendah pula memberikan tumpuan kepada penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira. Pendidikan menengah pula memberi tumpuan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi atau untuk memasuki pasaran kerja. Pendidikan tinggi pula memberi tumpuan kepada pengajian dalam bidang tertentu seperti perakaunan, undang-undang dan pengurusan. Seperti contoh institut pengajian tinggi yang terkemuka di Terengganu iaitu Universiti Malaysia Terengganu memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan negara. Ia menyediakan pusat pendidikan tinggi kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka sekaligus menjadi profesional dalam bidang masing-masing. Kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu tempat yang penting untuk pembelajaran dan pembangunan diri. Setiap pelajar akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang penting untuk menjadi warga negara yang aktif dan produktif. Merujuk kepada struktur pentadbiran Malaysia, kuasa kewangannya diperoleh daripada sumber utama negara terletak di bawah bidang kuasa pentadbiran pusat, manakala pentadbiran negeri hanya berhak mendapat royalti dengan kadar 5% daripada jumlah pengeluaran sebenar. Justeru, sumber kewangan negeri banyak bergantung daripada peruntukan yang disalurkan daripada pentadbiran pusat, terutamanya negeri-negeri yang kurang hasil. Hasil yang diperoleh negeri dimasukkan dalam akaun kumpulan wang disatukan serta dibelanjakan mengikut kelulusan perbelanjaan yang dibentangkan di peringkat DUN. Selain itu, kerajaan negeri tidak dibenarkan membuat pinjaman daripada badan kewangan luar negara kecuali mendapat kebenaran bertulis kepada kerajaan pusat. Bagi peruntukan pembangunan jalan raya, kewangan disalurkan kepada kerajaan pusat berdasarkan panjang jalan di negeri tersebut dengan dihitung mengikut perbelanjaan yang ditanggung negeri. Bantuan-bantuan lain juga diberi bagi tujuan tertentu turut disalurkan ke negeri. Antaranya seperti pemberian wang ihsan kepada kerajaan negeri Terengganu pada 1999 sehingga 2018. Di negeri Terengganu, unit kewangan bertanggungjawab secara khusus untuk merancang dan mengawal segala perbelanjaan serta memastikan rekod perakaunan disempurnakan dengan teratur dan kini. Semua penuntukan yang telah diagihkan kepada PTJ diselaras dan dipantau melalui prestasi perbelanjaan bulanan dan mesyuarat jawatankuasa pengurus kewangan dan akaun negeri. Dalam konteks pentadbiran negara Malaysia, pihak berkuasa dan kerajaan Malaysia biasanya mengambil langkah-langkah untuk melindungi haiwan-haiwan ini dan kepelbagaian ekosistem sungai secara amnya. Terdapat undang-undang dan peraturan yang mengawal aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi penyu dan ikan di laut. Institusi seperti Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM) dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Malaysia (Perhilitan) bertanggungjawab untuk melindungi dan memelihara penyu dan spesies-spesies haiwan yang terancam di Malaysia. Mereka mengambil langkah-langkah seperti pengawasan dan perlindungan kawasan penyu bertelur, pengurusan pembiakan penyu dan kesedaran awam tentang kepentingan pemeliharaan haiwan-haiwan ini. Adalah penting diingatkan bahawa pentadbiran negara Malaysia adalah proses yang berterusan dan berubah dari masa ke semasa. Sistem pertanian dan hutan di negara Malaysia yang berkembang dengan pesat menggerakkan kementerian untuk memperkenalkan pelbagai inisiatif yang berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian dan hutan. Hutan di Terengganu memiliki kepelbagaian hidupan dan merupakan habitat bagi pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Pertanian di negeri ini pula didominasi oleh tanaman padi, getah, kelapa sawit dan buah-buahan tropika seperti durian dan rambutan. Justeru, Kementerian Negeri Terengganu telah memperkenalkan pelbagai program yang bertujuan untuk memelihara dan memulihara hutan dengan memperketat pengawasan terhadap pembalakan haram, melakukan pemulihan hutan yang rosak serta memperkenalkan pelbagai program pengembangan pertanian seperti kempen penggunaan baju organik dan teknologi pertanian moden untuk meningkatkan produktiviti sektor pertanian. Kesimpulannya, melalui kandungan video ini terdapat banyak fakta dan huraian penting seperti pendidikan, ekonomi, pertanian dan
peringkanan yang dapat disampaikan kepada semua generasi, terutama sekali generasi sekarang, di mana tajuk ini telah pun menepati topik 6 iaitu sistem dan struktur pentadbiran negara Malaysia.